Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar. Apa khabar semua? Cikgu harap semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera. Pelajar-pelajar dikehendaki bersedia dengan kertas handout yang cikgu telah edarkan pada sebelum cuti sekolah tempoh hari ya. Okey, jadi hari ini cikgu akan sambung pelajaran mengenai mikroorganisma di bawah subtopik eksperimen 1 kewujudan mikroorganisma, eksperimen 2 faktor pertumbuhan mikroorganisma, eksperimen 1.3 kesan antibiotik terhadap bakteria. Okey, semua pelajar sudah bersedia? Okey, kita mulakan. Eksperimen 1 kewujudan mikroorganisma. Semua pelajar rujuk kepada kertas yang cikgu edarkan tu ya. Bersedia ya? Okey, mari kita mulakan. Tujuan mengkaji pertumbuhan bakteria pada agar-agar bernutrien bagi 3 keadaan tangan yang berbeza. Okey, eksperimen yang pertama kita nak kaji pertumbuhan bakteria pada agar-agar bernutrien ni, bahan medium yang kita pakai lah dalam eksperimen. Okay. Dengan menggunakan tangan, kita gunakan tangan 3 keadaan berbeza. Okey. Tangan tu kita gunakan yang pertama, tangan pelajar tidak membasuh tangan. Yang kedua, tangan pelajar dia basuh tangan hanya dengan menggunakan air sahaja. Yang ketiga, gunakan tangan yang dibasuh dengan air dan sabun. Okey, jadi hipotesis untuk eksperimen ini apa pelajar-pelajar? Okey, apa dia? Semakin bertambah keadaan kebersihan tangan, semakin berkurang bakteria. Tangan yang kita basuh dengan sabun, dengan air tu, mesti kurang bakteria kan? Berbanding dengan tangan yang kita tak basuh. Betul? Okey, jadi pemulih ubah dimanipulasinya apa? Apa dia? Keadaan kebersihan tangan. Okey, pemulih ubah yang bergerak malas? Bilangan koloni bakteria. Okey, apa pula pemulih ubah yang kita malarkan? Kita guna, bila kita nak simpan hasil kita buat tadi tu, kita simpan mesti dalam keadaan suhu yang sama. Kita mesti pastikan faktor-faktor pertumbuhan bakteria tu semuanya sama. Jadi kat sini kita ambil suhu persekitaran, kehadiran cahaya atau bilangan hari. Mesti sama untuk ketiga-tiga tangan yang kita dah letak pada bakteria, pada agar-agar bernutrien tadi. Okey, kita teruskan. Prosedur, yang ini tak ada dalam kertas pelajar-pelajar dapat tu. Yang ini cikgu tambah lah. Ini kita boleh rujuk dalam buku teks. Prosedurnya ialah 4 piring agar-agar nutrien disteril disediakan. Piring A dilekapkan dengan tapak tangan yang tidak dibasuh. Okay. Piring B dilekatkan dengan tapak tangan yang dibasuh dengan air sahaja. Piring C dilekatkan dengan tapak tangan yang dibasuh dengan sabun dan air. Piring D tidak dilekatkan dengan tangan. Okey, keempat-empat piring ditutup dan disimpan di tempat gelap pada suhu bilik. Secara terbalik selama 3 hari. Kita dah tutup piring tadi, piring petri tadi yang ada nutrien kita dah chop dengan tangan kita. Lepas tu kita tutup dia, kita seletip keliling dia, lepas tu terbalikkan. Kita simpan dalam keadaan terbalik selama 3 hari dalam almari yang gelap lah. Okey, seterusnya. Okey, apakah hasil pemerhatian? Selepas 3 hari kita keluarkan, kita tengok apa pemerhatiannya. Agak-agak yang A tu apa pemerhatiannya? Yang A tadi, kita letakkan tangan yang tidak berbasuh kan? Okey, bagaimana hasilnya? Okay, kita tengok, ada tumbuh bakteria tak? Okey. Okey, ada. Okey, ada bakteria. Okey, yang B, kita dah basuh tangan tadi menggunakan air sahaja. Ada bakteria lagi tak? Mari kita tengok. Okey, ada juga tapi berkurang berbanding dengan A tadi kan? Okey, yang C, kita basuh tangan dengan menggunakan sabun dan air. Kita tengok hasilnya. Okey, hanya sedikit sahaja. Jadi kebanyakan bakteria telah mati. Okey, yang D, ada ke tidak? Tak ada lah sebab
Kita tak letakkan tangan kita pun kat atas D tu. Kita biarkan je D tu agar-agar nutrien yang telah disteril daripada awal tu kita letakkan sama-sama dalam almari selama 3 hari kan. Okey, jadi kesimpulan daripada eksperimen ini apa? Sama macam hipotesis tadi lah. Hipotesis diterima. Jadi semakin bertambah keadaan kebersihan tangan, semakin berkurang pertumbuhan bakteria. Okey, cikgu teruskan ya. Okey, soalan. Yang pertama, mengapakah agar-agar bernutrien dan piring petri disterilkan? Kenapa agar-agar yang dalam piring petri tadi kita nak sterilkan sekali dengan piring-piring ni sekali? Kenapa? Okey, kerana untuk memastikan tiada bakteria. Okay, terangkan mengapa piring petri perlu ditutup dan dilekatkan penutup dengan pita selefan. Nak tutup seletip pula. Kenapa? Supaya tidak tercemar dengan mikroorganisma lain. Okey, keadaan terbalik. Kenapa piring petri tadi kita nak simpan dalam keadaan terbalik? Siapa tahu? Okey, kenapa? Okey, semasa untuk mengelakkan wap air terjatuh ke atas agar-agar. Kenapa tu? Sebab semasa mikroorganisma ni tadi berrespirasi, yang bertumbuh kan, dia akan menghasilkan wap air. Wap air tadi akan terkumpul pada penutup piring petri tadi kan. Kalau kita letak tegak je, air tu lama-lama boleh menitis, jatuh. Bila menitis jatuh, dia dah mengganggu pertumbuhan bakteria tadi. Jadi kita tak nak titisan air tadi mengganggu pertumbuhan bakteria. Jadi kita terbalikkan. Jadi tak adalah air menitis kan. Okey. Seterusnya, kenapa piring petri tadi disimpan di tempat yang gelap? Kenapa? Sebab bakteria tidak tumbuh di tempat yang cerah. Bakteria suka tumbuh di tempat yang gelap. Okey, boleh cikgu teruskan? Okey, soalan 3. Apakah tumpuk putih yang kelihatan pada permukaan agar-agar bernutrien setelah 3 hari disimpan? Apa tumpuk-tumpuk putih tu agak-agak? Itulah koloni bakteria. Okey, yang 4A. Antara piring A, B dan C, manakah yang mempunyai bilangan koloni bakteria yang paling banyak? Berikan sebabnya. Okey, A, B, C tadi yang mana yang paling banyak? Ingat lagi tak? Okey, mestilah A. Kenapa? Kerana tangan yang tidak dibasuh mempunyai banyak bakteria. Okey, antara piring petri A, B, C, yang manakah yang mempunyai bilangan koloni paling sedikit? Berikan sebabnya. Okey, mestilah C. Kenapa? Bakteria pada tangan yang dibasuh dengan sabun telah dibunuh. Jadi dia lah sikit je lah bakteria yang tinggal. Okey. Ataupun kalau dia betul basuh betul-betul bersih, memang tak ada bakteria akan tinggal kat tangan ya. Okey. Kita teruskan. Soalan 5. Apakah fungsi agar-agar bernutrien steril di dalam piring D? Dalam piring D tu kita biar macam tu je kan. Kita simpan. Tapi kita tak letak pun tangan kita kat dekat piring D tadi kita tak letakkan pun. Okay, kenapa? Nak buat apa fungsinya tu? Okay. Fungsinya ialah sebagai rujukan. Kita rujukkan kalau kita tak usik apa-apa dekat piring D tu, tak tumbuh apa-apa bakteria, bermakna betul lah kita buat eksperimen tadi. Yang bakteria yang terhasil tadi adalah daripada tangan yang kita chopkan kat atas agar-agar tadi. Kalau dalam piring D tu pun ada juga bakteria walaupun kita tak sentuh, bermakna piring-piring yang lain tu belum tentu sah keputusannya. Betul tak? Okey, jadi D, yang keenam. Adakah koloni bakteria tumbuh pada agar-agar nutrien dalam piring D? Tentulah tidak. Sebab tak ada bakteria kan. Okey, tiada bakteria kerana telah disteril. Okey. Itu dia
untuk kertas yang pertama, yang ini eksperimen 1.1 ya. Okey, dah harap semua pelajar dapat menulis jawapan dengan betul. Okey, dah bersedia, cikgu akan teruskan kepada eksperimen 1.2.